Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu artikel terbaru, berita terbaru yang saya ingin kongsikan kepada anda semua. Ditulis di malaysiakini.com ataupun diterbitkan di malaysiakini.com bertarikh hari ini 9 Ogos 2023, baru saja diterbitkan lebih kurang 1 jam yang lalu. Hanayo berkata orang bukan Islam takut dengan PAS sebab kenyataan hadi. Saya tak pasti, tapi mungkin kami di Sabah, kami semuanya aman damai. Kami di Sabah semua aman damai, kami harmoni, boleh hidup satu kampung, boleh hidup satu rumah, boleh hidup dengan apapun keadaan, kami harmoni. Walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama, tapi kami hidup harmoni. Kerana kami tak ada orang macam Hadi Awang yang selalu buat apa ini ya, yang selalu buat kenyataan-kenyataan yang menurut Hanayo bikin takut. Dia bilang orang bukan Islam takut dengan PAS sebab kenyataan Hadi Awang. Kamu setuju kah? Kalau betul benda ni, Hadi Awang sepatutnya berhentilah buat kenyataan-kenyataan yang bikin takut ini. Tak baik. Kita ni di Malaysia perlu untuk ada toleransi ataupun kita menjunjung perlembagaan negara Malaysia, rukun negara Malaysia. Kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini yang berbau perkauman menyebabkan orang bukan Islam takut dengan parti itu. Itu kata ahli Parlimen Segambut Hanayo. Jelas Hanayo lagi yang juga adalah Menteri Belia dan Sukan, kebimbangan terhadap PAS bukan kerana label gelombang hijau. Kena tengok ucapan Abdul Hadi Awang. Banyak komen beliau yang menakutkan rakyat bukan Islam, dan itu semua ada dalam surat kabar kenyataan ini, katanya. Kata Hanayo. Hanayo juga mengatakan, saya setuju semasa Tok Guru Nik Aziz nikmat memerintah PAS. Rakyat kurang takut pada PAS. Tetapi baru-baru ini memang di bawah pimpinan PAS sekarang memang sangat menakutkan rakyat bukan Islam. Itu pimpinan PAS. Kata Hanayo ketika menjadi salah seorang daripada panelis forum bertajuk Referendum PM10 atau Kerajaan Negeri yang diadakan dalam talian bersama Bersih dan wakil-wakil parti politik malam tadi. Selain itu, forum berkenaan turut menampilkan Exco Dewan Pemuda PAS Nazrul Hakim Nazari, Timbalan Pengerusi PSM S. Arut Chelven dan Pengerusi Bersih Thomas Fen. Terdahulu, Nazrul Hakim menjawab soalan mengapa perlu memilih Perikatan Nasional pada PRN kali ini, sedangkan gabungan itu melayan orang bukan Islam sebagai kelas kedua. Kata Nazrul, tanggapan tersebut merupakan satu momokan yang seringkali dilemparkan terhadap PAS sejak sekian lama. Katanya, saya kena beritahu inilah satu momokan yang dibawa kepada PN dan PAS dari dulu sampai sekarang, terutamanya melayan non-Malay Muslim sebagai second class citizen, katanya. Perkara ini daripada dulu lagi kita dah nafikan, katanya. Menolak bahawa terdapat layanan sedemikian terhadap golongan bukan Melayu Islam oleh PAS, Nazrul memberi contoh masyarakat bukan Islam di Kelantan dan Terengganu dapat hidup harmoni di bawah pemerintahan kerajaan PAS. Malah katanya mereka boleh mengamalkan agama mereka dengan aman seperti biasa. Tak ada 1 inci pun patung di rumah ibadat mereka disentuh oleh kerajaan negeri waktu itu, jelas Nazrul lagi. Presiden PAS pada 29 Jun lalu menuduh mereka yang menjenamakan kemenangan dan kejayaan PAS dalam pilihan raya sebagai gelombang hijau cuba menyemai Islamofobia. Abdul Hadi berkata mereka yang menggambarkan kemajuan PAS dalam PR15, khususnya DAP, mempunyai tujuan yang nyata songsan terhadap Islam, katanya. Gelombang hijau menjadi sebahagian daripada pembendaraan kata politik selepas pilihan raya Parlimen Julai lalu, selepas Perikatan Nasional meraih kemenangan yang menakjubkan. Kebanyakannya di bahagian utara semenanjung Malaysia, katanya lagi. Ketiga itu adalah dipercayai secara meluas bahawa pengaruh PAS yang semakin meningkat adalah punca utama kejayaan PN. Justru istilah gelombang hijau digunakan. Gesaan Abdul Hadi dan PAS ke arah perpaduan berteraskan Melayu bukanlah baru.
Ya, semakin ketara dibuat parti itu selepas berakhirnya PR14 pada 2018 yang menyaksikan PAS bekerjasama dengan UMNO melalui Muafakat Nasional. PAS juga telah mengadakan kerjasama secara rasmi memberikan sokongan kepada inisiatif proklamasi orang Melayu yang diterajui bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Abdul Hadi juga mendakwa masyarakat bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terbesar menjadi penyakau serta terlibat dalam kegiatan rasuah. Melayu yang bekerja sama dengan golongan terbabit, tambah Abdul Hadi, termasuk golongan cendekiawan yang meletakkan otak di dalam perut. Dia juga mengumpamakan Melayu dan cendekiawan terbabit seperti kera. Untuk rekod sebelum ini, Abdul Hadi pernah mendakwa kalangan orang bukan Islam dan bukan Melayu adalah golongan yang terlibat dalam kegiatan rasuah, sama ada sebagai pemberi atau penerima. Dakwaan itu dikatakan dibuat berdasarkan kepada kajian peringkat PhD sebuah universiti tempatan. Wow, ini hebatlah. Okey, so itulah, kamu boleh baca sendiri di malaysiakini.com. malaysiakini.com 9 Ogos 2023, tajuknya Hana, orang bukan Islam takut dengan PAS sebab kenyataan Hadi Awang. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye. Salam sejahtera Malaysia. Dan Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Habislah botaklah kepala Muhyiddin kali ini. SPRM sedang mencari 2 orang individu, termasuklah menantu Muhyiddin Yassin. Dia pergi mana ni? Dah lari ke? Dia pergi mana? Dah lari ke? Sampai SPRM keluarkan sampai berita, bukan SPRM, sampai berita mengeluarkan berita yang SPRM sedang menjejaki 2 orang individu, termasuklah menantu kepada Muhyiddin Yassin. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sedang mengesan 2 lelaki bagi membantu siasatan kes rasuah dan penyelewengan berhubung projek berkaitan pendaftaran, pengambilan serta penyimpanan biometrik pekerja asing di sebuah kementerian. Ini memang pening kepala lah Muhyiddin kali ini. SPRM dalam satu kenyataan berkata, 2 individu yang dikesan itu ialah Muhammad Adlan Berhan, 48 tahun, dengan alamat terakhir di Lot 65, Sunway Kiara Hill, Jalan 3270A, Desa Sri Hartamas, Kuala Lumpur. Manakala individu kedua pula adalah Masur Saad, 69 tahun, yang beralamat terakhir di 5 Jalan SS19, Subang Jaya, Selangor. Muhammad Adlan ni adalah menantu kepada Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini menantu pada Muhyiddin Yassin, sedang disiasat, dicari oleh SPRM. Dia pergi mana? Ini cerita dia. Berbagai usaha sebenarnya sudah dilakukan oleh SPRM, termasuk berhubung terus dengan kedua-dua penama dan peguam masing-masing. Namun kedua-dua mereka masih gagal menghadirkan diri ke pejabat SPRM, kata SPRM pada Isnin. Dah lari ke? Kamu dekat mana? Pergilah jumpa SPRM. Kalau betul kamu tak salah, pergi jumpa SPRM. Kenapa kamu tiba-tiba hilang pula ni? Menurut SPRM, hasil semakan daripada Jabatan Immigration Malaysia mendapati kedua-dua penama berkenaan masing-masing telah meninggalkan Malaysia pada 17 dan 21 Mei lalu. Wow, dah lari ke? Ini dah jadi jolo nombor 2. Muhyiddin, nanti kamu nak jawab pula. Semakan dengan immigration turut mendapati tiada rekod masuk kembali ke negara ini oleh kedua-dua individu berkenaan. Sehubungan itu, orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat individu terlibat diminta menghubungi pegawai penyiasat Nur Muhammad Amin Jamaluddin di talian 03887 00799 atau 016 4322 699 atau email kepada amin.jamaluddin@sprm.gov.my, katanya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, jadi maknanya boleh disimpulkan bahawa mereka ini kemungkinan sudah melarikan diri. Hanya orang yang salah dan takut saja
yang melarikan diri. Orang benar dia tak akan melarikan diri. Mana ada orang benar melarikan diri? Sebab orang benar ini selalunya dia akan membongkar kebenaran dan bukan lari. Orang yang memang bersalah dia akan lari lah. Nah, Muhyiddin, pastikah kamu tidak tahu diorang ini di mana? Harap-harap Muhyiddin memang tak tahulah. Nanti kita cari apa komen Muhyiddin tentang perkara ini pula. Nantikan Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Bye bye.